Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi Masjid Gontok Nasi dan AJK tajuk kuliah sahur pada pagi ini iaitu pada pagi hari Sabtu adalah sebagai berikut. Tajuknya ialah budaya, ekonomi dan ciri pemimpin menurut perspektif Islam. Pertamanya, budaya. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa budaya terdiri daripada budaya adalah kreativiti yang ada pada masyarakat untuk diluangkan pada masa kelapang. Contoh pada sebelah petang, pada musim cuti sekolah, pada musim apabila musim-musim sebelum musim Tengkujuh dan selepas musim Tengkujuh, dan ketika umur seseorang mencapai contoh dia semasa tua dan di suasana kampung, maka budaya menjadi perkara yang sangat penting seperti bermain wow, bermain gasing, mengairkan, membeli ikan sekilau dan mempamerkannya dan membuat pertandingan. Itu salah satu antara perkara yang terlibat dengan budaya setempat lah. Mungkin kat lain ada budaya yang lain pula. Contohnya seperti di Singapura, pertandingan buk naga. Di Singapura buk naga lah. Buk naga maknanya kayak tu dia dia guna dia guna dia guna kad dia guna pengacau dia tu daripada untuk menaiki naga. Maka budaya ini tidaklah salah dalam Islam selagi kita tidak kita buat kerana semata-mata untuk mengisi masa lapang supaya tidak membazir dengan perkara yang tidak berfaedah, maka kita isi dengan budaya molek seperti mengair, seperti menaikkan layang-layang, wow bulang, wow burung dan sebagainya, wow ikan ke. Itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Kerana dalam kaedah fiqh, apabila bertemu mudarat yang kecil dengan mudarat yang besar, maka diambil mudarat yang kecil. Antara mudarat yang besar adalah kita lepak sehingga berlakunya perkara yang tidak molek haram seperti lepak sehingga mengumpat. Maka untuk mengelakkan daripada mudarat yang besar, maka kita isi dengan perkara yang lebih ringan, mudarat yang lebih ringan seperti menaikkan wow, bercakap seperti mengairkan, seperti bermain gasing. Itu adalah mudarat kecil, maka dibenarkan dalam Islam.
selagi mana waktu dia dapat menjaga sembahyang 5 waktu, tidak melibatkan perkara haram, judi dan sebagainya. Dari sudut ekonomi pula, ekonomi terbahagi kepada 3. Ekonomi start daripada zaman Rasulullah. Yang pertamanya, ekonomi start daripada zaman Rasulullah sehingga kepada ekonomi para sahabat. Para sahabat iaitu para sahabat Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Sesungguhnya pada zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah yang keduanya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan ekonomi pada zaman selepas Utsmaniyah ketika zaman Ibnu Taimiyah, dan pada zaman Rasul, dan kita masuk kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ekonomi Islam yang diamalkan adalah seperti hibah. Hibah maknanya dia memberi hadiah kepada sesiapa yang kita rasa kita nak beri, kita bagi. Dan zakat kita bagi kepada 8 asnaf golongan, iaitu golongan yang berhutang, hamba yang untuk dibebaskan, miskin, fakir, ibnu sabil, yang musafir ibnu sabil, orang yang berada pada jalan Allah. Dan itulah antara 8 yang terkenal. Dan ekonomi pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu iaitu membagikan tanah-tanah yang kepada pemilik asal wilayah yang dibuka oleh para sahabat Sayyidina Umar, iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan iaitu pada zaman Sayyidina Umar, tanah yang dibagi kepada sebagai sewa ataupun pajak kepada rakyat yang duduk di Iraq, duduk di Syria, maka upah diambil dan diberikan kepada pejuang-pejuang dan prajurit-prajurit Islam. Pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan, maka diberikan tanah itu kepada sewa kepada prajurit-prajurit Islam. Tetapi selepas berapa lama ia diwarisi dan akhirnya disewa dan dibeli semula oleh prajurit-prajurit Islam selepas kewafatan Sayyidina Uthman, iaitu ketika pemerintahan Sayyidina Ali. Maka pada zaman Sayyidina Ali, pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, berlakunya iaitu penanaman pokok-pokok dan pertanian yang sangat meluas. Maka tamatlah kisah
ekonomi Islam di zaman Khulafaur Rasyidin. Maka kita masuk kepada zaman pemerintahan Sayyidina kita masuk kepada ciri-ciri pemimpin ciri-ciri merit yang patut dilepasi oleh seseorang pemimpin yang mahu menjadi pemimpin nombor satu di muka bumi, di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Pertama adalah politik suci. Itu ciri-ciri merit yang pertama. Pertama, politik suci. Maknanya politik suci yang tidak boleh tidak boleh tidak boleh melakukan kerosakan ataupun mudarat ataupun dosa di dalam berpolitik, seperti mencantas politik cantas, iaitu cantas kawan, ataupun politik menjatuhkan kawan secara senyap ataupun secara rahsia, tidak boleh juga. Ataupun character assassination, iaitu pembunuhan karya politik, tidak boleh juga, kerjaya politik. Dan antara ciri merit yang kedua adalah karisma. Karisma adalah didapati selepas kita mengamalkan wibawa yang ada pada diri kita. Yang ketiga adalah wibawa. Wibawa, apa itu wibawa? Wibawa adalah kalau kita pakai baju, kita gosok baju. Yang wibawa juga adalah kita kita contoh, kalau berjalan kita ukur berjalan kita. Contoh, kalau kita berjalan, kita ukur. Contoh, langkah kita tu kita ukur sama ada 50 cm ke ataupun tidak, ataupun 20 cm ke 10 cm ke, kita ukur. Maknanya jalan pun terukur. Maknanya wibawa ni, contoh kalau kita pakai serban, kita ada style kita, bukan maknanya bahan gambar, kadang-kadang ini dot. Maknanya kita ada tu dah, prinsip kita dah. Kita ada aturan, ada kaedah, ada ukuran dia. Yang keempatnya, ciri-ciri merit yang keempat adalah ciri-ciri merit yang keempat adalah ciri merit bagi seorang pemimpin adalah, yang keempat adalah integriti, iaitu mengikuti SOP, iaitu penguatkuasaan dan garis panduan, insya-Allah.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.